إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أن السعيد من أطاع مولاه والشقي من اتبع هواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum. Surah Taubat ayat 36. Artinya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan menurut ketetapan Allah dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan mengabdikan diri dan meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepadanya. Kita semua menyadari bahawa umur kita dari hari ke hari bukanlah semakin bertambah, tetapi sebenarnya semakin berkurangan, terus berkurang hingga datang ajal kematian. Ini mengingatkan kita bahawa kesempatan yang masih lebih lagi ataupun baki lagi perlu diisi dengan memperbanyakkan amal yang soleh, amal kebaikan dan amal kebajikan, di samping mengurang dan menghapuskan perbuatan dosa dengan memperbanyakkan penyesalan kita. Kita harusnya pandai memanfaatkan kesempatan yang ada sebelum kesempatan itu habis diragut kematian. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di awal permulaan khutbah tadi saya telah membaca petikan ayat 36 daripada surah Taubat. Daripada ayat tersebut kita memperolehi pengertian bahawa di antara waktu masa yang disusun atur Allah terdapat waktu masa yang mulia untuk direbut peluang beramal soleh. Satu di antaranya ialah bulan Sya'ban ini. Sesungguhnya kita sangat beruntung, sangat bertuah kerana dapat memasuki dan bertemu dengan bulan yang mulia ini, ialah bulan Sya'ban. Dalam kitab Zubdatul Wa'izin ada petikan yang dinyatakan oleh Yahya bin Mu'az. Katanya, sungguhnya perkataan Sya'ban terdapat 5 huruf dan setiap hurufnya orang mukmin diberi satu kurniaan. Dengan huruf Shin akan dikurniaan syaraf, kehormatan dan syafa'ah. Dengan huruf Ain akan dikurniakan izzah, keperkasaan, harga diri dan karamah ataupun kemuliaan. Dengan huruf Ba akan dikurniakan dengan bir, kebajikan dan kebaikan. Dengan huruf Alif akan dikurniakan ulfah, kelembutan dan kesantosaan.
Dan dengan huruf nun akan dikurniakan nur, cahaya. Dalam kitab yang sama dinyatakan juga bahawa bulan Rajab ialah bulan untuk menyucikan badan. Bulan Syaban menyucikan hati, dan bulan Ramadan ialah bulan untuk menyucikan ruh serta jiwa. Begitu juga tersebut dalam kitab yang sama termuat petikan kata-kata hukama, sungguhnya bulan Rajab ialah bulan untuk beristighfar, memohon ampun daripada segala dosa. Bulan Syaban ialah bulan memperbaiki hati daripada kejahatan dan kelemahan. Manakala bulan Ramadan ialah bulan untuk menerangi hati, dan malam Lailatul Qadar adalah malam untuk mendekati diri kepada Allah, yaitu taqarrub ila Allah. Seperti dinyatakan tadi bahawa bulan Rajab ialah bulan untuk menyucikan badan seseorang. Yang menyucikan badannya pada bulan Rajab, maka dia akan menyucikan hati pada bulan Syaban. Dan orang yang menyucikan hatinya pada bulan Syaban akan menyucikan ruh dan jiwanya pada bulan Ramadan, yang akan kita sama-sama tunggu dan dinanti-nanti, yang agak tak lama dah. Kerana kita sekarang lah ni adalah hari yang ke-15 daripada bulan Syaban. Di negeri luar semalam dah, kita di Thailand adalah hari ini nisfu Syaban. Manakala kita pernah tahu bahawa malam nisfu Syaban adalah malam diangkatkan amalan kita, malam ditukar ganti banci amalan kita. Malam itulah disuruh kita bubuk buat amalan, beristighfar dan ibadat-ibadat yang ternyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis berkata, Tuhan diampunkan segala dosa makhluknya kecuali dua saja. Tuhan akan ampun dosa buat kita semua, malaikat dua golongan saja yang dia tidak ampun, iaitu orang musyrik dan orang musyahid pada malam nisfu Syaban. Apakah musyrik? Musyrik ialah orang yang bersekutu, orang yang tang paki. Orang tang paki maknanya amalan yang tidak diterima, tidak dimakbul oleh Allah. Buat baik dengan Tuhan, buat amalan dengan Tuhan, ibadat dengan Tuhan, dan buat campur aduk dengan yang lain lagi, Tuhan marah. Dan satu golongan lagi ialah orang yang balah kelahi sama kita. Ni dua golongan ni saja Tuhan tak ampun. Yang lain Tuhan ampun habis amalan kita. Sebagaimana hadis yang disebut pula dalam hadis sahih. Dan malam itu juga digalakkan kita beramal sekuat-kuat amalan, tapi dia tidak sebut cara-cara amalan. Kalau itu kita boleh buat apa amalan, beristighfar, baca Quran dan lain-lain lagi yang perlu kita bersungguh, maka Tuhan akan ampun segala dosa kita. Innallaha yaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Dua golongan ni saja yang Tuhan tidak ampun, iaitu orang yang bersyirik dan orang balah. Oleh itu kalau kita ada balah dengan pia sama kita, kita baiklah. Kita baik, lama dah kita dok balah. Nak masuk bulan Ramadan dah, kita mari baik, mari tegar. Kerana Tuhan murih orang putus rahim ni. Ini di antara kelebihan bulan Syaban, khusus pada malam nisfu Syaban. Dan ada hadis yang menyatakan lagi kelebihan, tapi hadis ni martabak yang bukan sahih.
hadis martabat dalam hadis yang dhaif, digalakkan suruh kita buat, dan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Sebagaimana riwayat oleh Tabarani, man ahya lailatai al-eidain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hatta hin tamutul qulub, rawahu Tabarani. Maksudnya, siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya dengan melakukan ibadat dan malam pertengahan nisfu Sya'ban daripada bulan Sya'ban tu, maka hatinya tak akan mati meskipun hati orang lain telah mati. Dalam hadis yang lain juga mengatakan keutamaan bulan Sya'ban berbanding dengan bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan ku berbanding dengan sekalian para nabi. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain ialah sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala berbanding atas seluruhan hamba-hambanya. Hadis tersebut ada sebagai hadis yang dhaif lah, tapi termasuk dalam fadail. Ada ketiada halangan untuk beramal dengan hadis demikian. Dalam kitab, dalam hadis tu ada hak makbul dan ada hak rad. Yang tidak sampai martabat dhaif jiddan tu, termasuk dalam targhib tu, ada ulama mari guna. Tapi ada yang tidak sepatut, kita tak gunalah hadis-hadis yang targhib pun. Nah, jadi bulan Sya'ban ni sebagai bulan menambahkan bekalan untuk akhirat lah. Kita anggungkan hari dan malam bulan Sya'ban dengan memperbanyakkan doa-doa yang maksurat. Kita mari guna doa-doa yang maksurat, ialah doa yang datang daripada Nabi sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, kita sebagai ibu bapa, kita perlu memberi dan menanam kesedaran kepada anak-anak kita agar mereka dapat menghormati, dapat menilai bulan-bulan yang mulia dalam agama. Kita melatih mereka untuk meningkatkan amal soleh, menambahkan keghirah amaliyah dan ubudiyah, menambahkan semangat untuk ibadat pada bulan-bulan yang seperti ini, seperti berpuasa sunat. Puasa sunat ni hadis Nabi yang mengatakan, hadis Aisyah, aku tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa penuh malaikat bulan Ramadan, dan aku tidak pernah Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Itu hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya Nabi puasa banyak selain daripada bulan Ramadan, bulan ini. Dan baca Al-Quran, berdoa dan lain-lain lagi. Kita mesti didik, tanam, obrom kepada adik-adik pelajar dan anak-anak kampung dan orang di bawah jagaan kita. Kita sebagai ibu dan bapa, kita sebagai ketua, kita sebagai dan lain-lain lagi, kita mari didiklah anak-anak di bawah kita. Betapa kecewanya hati kita apabila anak-anak kita tidak begitu mengenal ajaran Allah, ajaran agama. Perbuatan mereka jauh dan tersasar, menyimpan daripada tuntutan dan ajaran Allah. Pada masa ini banyak timbul benda-benda, gejala-gejala keruntuhan akhlak di kalangan anak-anak muda kita. Mereka ingat dan sambut hari-hari yang lain, hari-hari bukan hari Islam.
seperti mana hari Valentine ataupun hari yang akan datang ni hari Songkran dan hari-hari yang tidak sakut dengan agama kita, dia kena. Tapi hari kebesaran kita, hari Islam ini 10 Syaban dan hari khususnya Ramadan yang akan datang ni, ada juga waktu hadu dan tak doli. Misalnya, oleh itu kita marilah sama-sama pakai semangat beri ilmu, beri supaya mereka tahu kata hari ini hari yang penting dalam Islam, dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita semua sebagai ibu bapa agar tidak membiarkan generasi muda, generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang lemah, yakni lemah keimanan, lemah peribadatan, lemah pergaulan, lemah adab kesopanan, sebagaimana firman Allah Taala berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat 9. Artinya, dan hendaklah orang-orang yang menjadi penjaga kepada anak-anak merasa takut kepada Allah seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, hidup sangsara, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan anak-anak itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan betul dan benar. Sidang Jumaat yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, di saat kita menyambut dan berada dalam bulan Syaban ini, bulan yang mulia ini, kita juga berada dalam zaman yang disebut yang dikenal dengan zaman moden, zaman canggih, zaman era globalisasi dan information, maklumat komun tu komun ni taubih tidak tersempadan. Apapun nama yang dipanggil, gelaran yang diberikan pada zaman ini, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah ialah siapakah kita dan generasi anak-anak kita dalam menghadapi zaman yang penuh cabaran, zaman yang penuh yuktathai lani ni dan ujian ini. Saya panggil masa ada cukup keliling dan benda pelak-pelak keliling anak muda kita. Kita tak ada jaga. Peringatan Al-Quran ayat ke-9 surah An-Nisa tadi menghadapi kita sebagai ibu bapa perlu merasa takut dan bimbang terhadap masa depan anak-anak kita. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, hidup sangsara. Sudah tentu bermaksud generasi yang lemah fizikalnya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, dan yang paling parah ialah lemah imannya. Secara keseluruhannya, gejala tidak sehat berlaku kepada generasi muda, anak-anak kita adalah bermula daripada kekurangan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam, mengakibatkan kelemahan iman dan kemerosotan akhlak. Persoalan di hadapan kita ialah bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita, generasi muda kita ni, supaya jangan sampai mereka tergelincir ke jurang kesesatan, kehancuran. Kita sebenarnya perlu menghidupkan budaya saling asuh dan saling asah, yang membawa maksud kita perlu melindungi, mendidik dan membina anak-anak dengan ajaran agama sampai mereka menjadi manusia mutadayyin. Mutadayyin bahasa Arab, bahasa Melayu panggil orang yang kuat agama, orang yang beragama lah. Kita sebagai ibu bapa perlu jadikan diri kita sebagai model, sebagai contoh, sebagai baik sebagai ikutan yang berorientasikan tindakan, bukan cakapan yang tidak
serupa dengan bekai. Kita perlu jujur dan berlapang dada, membuka diri untuk bersedia menampung dan memenuhi hasrat cita-cita, inspirasi anak-anak ataupun dipanggil rembandancai anak-anak kita. Kita perlu memecahkan persoalan yang mereka hadapi sekaligus mencari penyelesaian ke arah menimbulkan ledakan kemanusiaan. Marilah kita lebih memberi tumpuan kepada pendidikan anak-anak kita dan waspada terhadap pengaruh-pengaruh negatif dan informasi yang anak-anak kita terima baik daripada media cetak elektronik maupun lingkungan persekitaran tempat anak-anak kita menjalankan aktiviti dan kegiatan. Alhamdulillah, kita sekarang alhamdulillah agak banyak kita tengok media Chong tu Chong ni dan Facebook dan lain lagi untuk menjalankan urusan agama kita, khususnya masjid yang bergerak dan bernasyak untuk anak-anak muda kita hari ini. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak fena daripada mengingati Allah, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pitu-pitu Ramadan, yang mana salafus soleh ingat dan minta kepada Allah bukan sekadar sebulan dua bulan dah, 6 bulan. 6 bulan dah belum nak masuk Ramadan, dia minta kepada Allah, minta jadi Ramadan tu 6 bulan. Dan kata yang lain, dia tu nak mengamal isi Ramadan 6 bulan. Itu sebagaimana kata salaf. Dan apabila dekat-dekat nak masuk Ramadan, di mujo dan di mesrai, disukai oleh orang yang beriman, manakala sakit hati dan serabut oleh orang munafik. Apabila nak masuk Ramadan susah, ada berbagai-bagai, ada setengah dicalong selama mana tidak bercanggah tak ada apa, calong untuk nak masuk Ramadan. Ada setengah macam-macam lah mujurnya untuk nak masuk bulan ataupun tetamu, ataupun dipanggilkan madrasah Ramadan, tetamu ataupun didikan ataupun sekolah. Ada bagai-bagai ulama yang mengatakan sebab Ramadan inilah boleh mendidikkan kita sepanjang tahun.
Ramadan bulan Al-Quran, bulan puasa, tapi yang lebih lagi ialah bulan Al-Quran. Sebagaimana kita tengok dan kita pernah tahu kata Quran itu lebih tak lebih. Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Maka jadilah malam tu sebaik-baik malam. Dan Quran diturunkan ke atas Rasulullah Nabi Muhammad, maka Nabi adalah sebaik-baik orang. Bukan sebaik-baik orang tak, sebaik-baik makhluk yang Tuhan cipta. Dan kalau tengok Quran turun pada bulan Ramadan, maka sebaik-baik bulan. Dan Quran turun kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, dan Jibril yang melalukan, maka Jibril adalah sebaik-baik malaikat dan penghulu malaikat. Bagaimana kalau Quran tu diturunkan ke atas kita, ke dalam hati kita? Bagaimana kalau kita nak buat amalan dengan isi kandungan Al-Quran? Bukan kau baca saja dak, kita pakat sama tadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu adalah sebaik-baiknya tentang Al-Quranul Karim yang kita sama-sama kita akan ikuti insya-Allah pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan sampaikan yang tak lama dah. Hari ini hari Jumaat, hari yang mulia. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.